Hey. Sabar, aku nak record. Sabar, diam, aku nak record jap. Kejap je. Hi guys, welcome back to my channel. Boleh? Okay. Tunjuklah muka orang nak tengok ni. Kita malam-malam kita collab. Cepat tunjuk muka orang nak tengok. Ni dia. Ni dia. Okay, so apa yang kita nak buat hari ni adalah kita nak buat cerita hantu. So pengetahuan korang hari boleh info baru. Ni info baru. Kita try rakam So kalau ada apa-apa masalah atau problem lagi, bagi tahu. Nak tahu aku boleh info apa? Sebelum tu kita macam buat mood apa sikit. Macam apa Arif? Mood apa? Kita macam gembira, tak nak takut sangat kan. So kita nak review. So kita terangkan dulu muka. Nak cakap yang Haris dah beli handphone baru. Handphone tu Redmi Note 10 Pro. Haris beli bukan untuk apa, sebab handphone lama ni. Ni handphone lama ni, handphone Huawei Y9 ni yang banyak Haris buat video dengan korang. First hari buat YouTube pun dengan ni. First hari buat YouTube pakai handphone apa tu dekat channel The Haris tu korang kena tengok juga. Jangan lupa. So yang ni yang Haris beli ni, yang kedua ni, sebab full storage dah penuh. Hari ingatkan dah beli yang 128GB storage ni pun dah okey. Rupanya tak juga, dia pun sama je penuh. So tak apa, banyak je benda yang boleh buang kan. Haris nak review dia. Lah promote apa? Promote handphone. Takut. Promote handphone. Redmi Note 10 Pro. Takut ya. So tu di kamera ni sofa cantik. Nak tengok hasil dia nanti Haris bagi gambar. Korang tengoklah hasil dia. Gambar dia memang cantik, 108 megapiksel. Lepas tu dia punya boleh rakam 4K, tapi Haris tak rakam pun 4K. Sebab macam buat apa kau nak rakam 4K? Lagipun berat dia punya gambar apa semua tu. Nak dia punya 4K video tu kan. So dia ada berapa kamera? 1, 2, 3, 4 kamera. Nampak sebelah belakang tu cermin, so boleh nampak lah. Dia ada 4 kamera, termasuk ni 5. So video dia memang cantik. Dia hasilkan memang video yang cantik. So lepas ni korang boleh cari info yang lagi cantik, lebih better daripada info korang sekarang ni. Maybe kau nak cari yang under budget 3,000. Sebab semua benda spekulasi. Semua benda yang Redmi bagi dekat dalam Redmi Note 10 Pro ni adalah kebanyakannya handphone tu dia akan harga macam 1,300 ke atas. So Haris beli sebab harga dia murah. Dan kebetulan share handphone baru. So ni harga dia tak silap Haris beli 1,220. 1,200 Haris beli yang Pro 8GB RAM. Entahlah, aku tak faham lah benda-benda handphone ni. Pasal Haris beli ni dapat tu power bank untuk ring light. Okay, dah, jom kita sambung ke kita punya cerita hantu. So cerita hantu dia, jap buka lagu dulu. Lagu hantu kita start. Okay, cerita hantu dia macam ni. Tema kita adalah tamanku, taman bunyian. Bukan taman bunyian, tamanku, taman berhantu. Okay. So dia ada banyak-banyak. Bukan banyak-banyak, dia ada banyak cerita yang yang banyak misteri lah. Misteri dekat sini. Dia bukan macam misteri sangat. Dia memang misteri tapi tak misteri. Kau faham tak? Okay, dia macam ni tau. Dia punya misteri tu macam setiap orang baru datang ke taman ni. Takutlah cerita kat aku kan. Orang baru yang datang ke taman ni, macam taman Haris ni lah, satu lorong ni, lorong Haris ni. Lorong ni je lah kot yang Haris tahu cerita ni. Lorong Haris je lah, orang lain tak tahu. Tapi memang lorong ni dekat dengan, macam kat bawah tu ada dia ada kilang sini perumahan. Dekat sini dia ada macam something like, tak tahu longkang ke, ada rasa longkang. Longkang tu air tak pernah berputus, tak pernah putus. So selalu je berair. Ada je air mengalir. So orang kata kat sana ada perkampungan bunyian lah apalah kan. Okay, first hari nak cerita pasal satu jiran ada sini. Dia adalah orang yang terkenal lah. Bukan terkenal macam terkenal, kau artis, tak. Dia terkenal dengan dia punya cara mengurut. Dia memang terkenal dengan dia punya mengurut orang. Kalau orang lupa bersalin kan, dia mesti nak pergi mengurut dengan dia. Lepas tu kalau dah sakit-sakit nak pergi mengurut dengan dia. So kau tahu lah kan, kalau orang mengurut-ngurut ni
ada benda, ada saka lah, apalah Nenek Aris cakap lah. Nenek Aris memang duduk kat sini, dekat je. Nenek Aris kata dia memang ada beli saka. Bukan beli lah, memang ada saka. Lepas tu takut dah. Lepas tu waktu first dia, bukan first lah, waktu Haris macam dah faham pasal dunia ni. Takut. Ada satu hari tu dia buat majlis tau, majlis kahwin anak dia. Lepas tu malam berinai, orang biasa panggil malam berinai, dia kena rasuk sebab dia macam langgar pantang larang ke apa. Haris pun tak faham. Yang Haris tahu, dia lepas maghrib tak boleh keluar rumah, tapi hari tu dia keluar rumah. So sebab tu lah benda tu macam marah dia ke tak tahu ke apa kan. Lepas nak ceritakan ceritanya, dia kena malam tu dia kena, anak dia lepas berapa orang lagi dua perempuan lah, memang kena malam tu kena rasuk ke kena pistol, dia tak tahulah Haris, sebab Haris tu waktu tu Haris kecil lagi. And then dia kena keesokannya Haris berlangsung je, hari apa tu berlangsung je, okey je macam biasa je, cuma dia memang tak boleh keluar rumah lagi lah. Ni mikrofon bukan kepala hantu ke apa memang tak keluar rumah lagi lah. Tapi memang macam mana nak cakap memang dia jaga. So itu hari pertama. Yang pertama Haris tahulah. Sebelum tu mungkin ada banyak lagi tapi Haris tak tahu kan. Sebab aku hidup pun kalau time tu aku baby, aku tak tahu apa-apa. Dia laju cakap. Okay, tu yang pertama Haris tahu. Yang kedua pasal terjadi semalam Semalam Haris pergi mana Nenek Haris. Kita borak-borak lah, maksud Haris semua ada. Lepas tu Haris pergi, kan biasa kalau orang nak azan mesti dia buka baca Al-Quran kan. Dengar macam tu, tapi bukan macam dekat surau. Dekat rumah Nenek Haris tu, sini rumah Nenek Haris, depan ni jalan raya. Lepas tu depan jalan raya tu ada macam porch tempat kereta. Memang panjang macam ni. So sini dia punya tempat kereta, sini Nenek Haris punya. So dekat dia ada macam ada dengar orang baca Al-Quran. Yelah memanglah kau fikir hantu tak boleh baca Al-Quran, tapi dia buka sebab tanyalah Nenek Haris, nenek kenapa dengar macam ada orang buka ayat Al-Quran. Nenek Haris kata tu jiran kau tu buka. Tak nak sebut nama orang tu lah, kita rahsiakan jiran kau tu yang buka. Dia Haris tanyalah kat Mak Suharis, sebab Mak Suharis jalan, kau tahu lah kan, makcik-makcik kau ni mesti tahu pasal taman ni kan. Tanya, dia kata anak jiran dia tu ada kerja dekat tempat kerja Mak Suharis. So Makcik Haris tanyalah kenapa kan. Dia kata dia semenjak ni asyik kena ganggu. Benda tu asyik ganggu diorang. Sebab tu diorang buka. Sebab akak tu, anak jiran tu lah, akak tu kata dia nampak ada benda tu dekat situ, dekat tempat porch kereta tu lah. Dia nampak. Lepas tu benda tu selalu ganggu dalam rumah. Sebab dia ada ramai adik-beradik. Satu adik-beradik itu pindah sebab mengandung, sebab tak takut lah duduk situ kan. So bilik dia kosong. Benda tu selalu duduk dekat dalam bilik dia tu, buat bunyi apa semua tu kan. Tu yang takut tu. Sebab tu aku buat video ni pun aku selalu takut. Sebab tu lah aku call kawan aku ni, tapi dia bodoh, dia tutup mic, dia tak nak tunjuk muka dia. Aku tak tahu. Ya memang aku buat video, dia buat video tu. Hari tu aku tertidur, tapi tak apa. Okey, sambung balik. Ada satu rumah, kebetulan rumah ni betul-betul sebelah rumah jiran Haris tu. So orang kata kena tempias lah. Yelah macam tu lah, dia kena tempias. Sebila kena tempias, kau tahu tak, dulu ada nenek, Alhamdulillah, angin kau syaitan. Ada satu nenek ni, dia duduk kat situ. Makcik Haris, apa aku harus nak ni? Makcik Haris dengan Nenek Haris selalu panggil dia dengan nama Nenek Mulut Bising. So apa ni? Dia promote orang lain lah kat video aku. Aku pelik lah, babi lah orang ni. Geram aku. Ni nampak ni, siapa ni manusia ni? So tak apa. Okay, so apa tadi? So kena tempias. Dia pindah dah, Nenek Mulut Bising tu dah pindah. Dia selalu kena kasar dulu. Dia kata nampak ada orang merangkak lah daripada tangga atas turun ke bawah. Dia nampak orang tu merangkak. Lepas tu macam tu lah. And then dia jual rumah tu. Bukan jual lah, dia sewakan
Tapi tangga tu dipecahkan sebab selalu nampak kat tangga tu lah, dia pecahkan tangga nenek atas tu. Dia buat macam mana tahu? Dia buat tangga tu terpecah, dia tutup, so atas satu bawah satu, dia jadikan macam dua rumah. Sebab sini mostly semua rumah kat sini rumah 2 tingkat. So bawah tu satu rumah, atas tu satu rumah. So bawah tu ada bilik-bilik dia, ada dapur, ataupun ada bilik-bilik dia, ada dapur. Tapi kawan Mak Haris pernah duduk situ. Nampak benda sama juga. Dia kata orang tu merangkak, rambut dia panjang. Lepas tu muka dia macam mana tak, Haris dapat describe lah dulu. Dia menjerit satu taman pergi kat rumah orang tu. Tanya kenapa, dia kata ada orang merangkak macam ni, tapi ke belakang macam ni, kau faham tak? Dia ke belakang, dia kejar orang tu. Okay, nak tengok si bodoh ni buat apa. Dia promote channel aku pula. Tak apa, dia memang ngang. And then kalau macam tu seorang, lepas tu dia pindah. Lepas ni ada orang baru pindah dengan rumah yang baru lah. Dia buat yang baru. Dia dah pecahkan tangga tu. Tak tahu lah, macam benda tu suka sangat kat tangga. Apa benda kau, dia macam ni tau. Orang tu seram macam, kau buat apa kat tangga tu? Kau best ke main tangga? Ya, aku main tangga sekati aku lah. Asalkan aku cantik. Aku main kat tangga tu sekati aku. So sekarang kau nak buang tangga tu, tak buang. So dia pun buang lah tangga tu. Bila dia buang, hantu tu pun tak ada. Sebab Aris tengok orang kat sini duduk, orang baru ni duduk. Bukan orang baru lah, dah lama, berapa tahun dah dia duduk okey je, tak ada apa-apa pun. And then orang tu duduk okey je, dengan ni lah, dengan gaya rumah baru, bawah lain atas lain. So bawah dia, kalau kau nak naik atas, tangga dia kat luar, bukan dalam rumah. Kat luar kau kena naik tangga, baru naik rumah kau kat atas. Lepas tu bawah tu Aris rasa tak ada orang duduk lah. Sebab Aris tak pernah nampak orang masuk rumah bawah tu. Mungkin dia tak, Aris tak tahu, mungkin ke dia buat rumah bawah tu tak ada orang duduk sebab rumah bawah tu yang berhantu lah. Takut, tak nak lah, aku tak nak. Dah lah, rumah tu seberang je. Rumah aku macam kita orang kan, rumah teres kan macam ni. Macam ni. Ni rumah Aris, ni bahagian Aris, ni bahagian diorang, sini jalan. You know? Okay. So kita next to the part, bukan part lah, next rumah yang seterusnya adalah pasal Taman Haris juga, lorong Haris juga, dan sederet dengan rumah Haris juga. Okay, iaitu rumah hujung. Okay, rumah nenek Haris hujung, rumah Haris tengah. And then dulu Pak Ngah Haris duduk kat rumah hujung juga. Rumah hujung tu dah lama tak ada orang duduk. And then dia pindah lah, dia sewa. Sebab dia nak duduk sekejap je, nak kumpul duit, nak beli rumah baru. Tu nanti ada cerita. Okay, bila dia tengah duduk rumah tu, dia ada berapa orang anak time tu? 1, 2, 3 3 orang anak, 2 perempuan, 3 perempuan. 2 tu dah besar lah, yang seorang lagi ni baby. So waktu tu Haris pernah lah dengar cerita pada diorang. Diorang kata, dia kata macam ni lah, anak dia yang pertama tu. Hari tu Mami kan, dia panggil mak dia Mami. Mami dia semayang dalam bilik dia. Lepas tu Tina dia, kita panggil dia Tina. Tina kata Tina dengar ada orang tutup pintu Mami. Mami pun kata kat Tina, dia cerita kat Haris lah, sebab dia tak nak cerita kat orang lain sebab takut kan. Lepas tu seram lah, ni seram sebab kita ada jumpa hantu gula. Ni hantu gula tu, kau nampak ni. Okay. So dia kata tiba-tiba pung, pintu tutup. Mak Ngah Haris pun cakap dia terkejut. Time tu baru habis solat, dia tepung tutup. Tak ada angin, tak ada apa. Even nak macam pintu tu kau nak buka, dia kata dia berat. Memang berat kalau nak buka pintu tu, tapi tak tahu macam mana boleh tutup sendiri. Tutup macam tu, faham tak? Dia pung macam tu. Takut. Okay, second, Adik budak-budak lagi. So budak-budak tak pandai menipu kan, baru umur dalam 2-3 tahun, 4 tahun macam tu. Dia kata dia ada nampak hantu gula-gula tu. Nak sebut tak? Pocong lah. Takut aku. Dia nampak hantu gula-gula tu. Lepas tu dia kata nampak dekat tangga rumah dia lah. Tu yang scary tu. Lepas tu dia orang kata malam-malam pun ada je, seram-seram. Sebab rumah hujung kan, dalam rumah tak ada orang duduk. Lepas tu dah dapat duit tu, pindah. Ya, kau nak tahu tak pindah kat mana? Belakang rumah tu je. Tapi macam okay lah, normal lah. And then ni macam more tu cerita hantu family. Okay, so kita jarak jauh sikit. Sebab Mak Su Haris tak duduk dekat, Mak Su Haris duduk jauh. So Mak Su Haris, alah panjang lah video ni, tak apa kita teruskan. Mak Su Haris dia duduk dekat Ainsdale. Tak apa kita sebut, yang ni sebab jauh kan, tak dekat dengan aku, tak apa. Dia duduk dekat Ainsdale, Labuan Ainsdale. Duduk rumah sana, rumah besar, rumah kaya tu. And then
Rumah tu dulu waktu Pak Suharis Pujang tak kahwin lagi dengan Mak Suharis, rumah tu dia jarang lah. Dia kalau balik pun dia balik mandi tidur. Balik sebab dia kerja orang meniaga macam pasar malam, balik mandi tidur. Balik mandi tidur kan. So bila dia macam tu selalu, so dia tak ada kat rumah selalu lah. Kalau dia ada pun, kalau dia cuti, dia akan duduk rumah mak dia dekat mana? Kat Gombak. So bila Mak Suharis baru kahwin, diorang baru pindah, ada selepas seminggu 2 minggu tak tahulah, diorang selalu kena kacau macam tiba ada bunyi macam ada cakar lah. And then bila Mak Suharis baring kat bawah tunggu Pak Suharis balik, dia selalu dengar macam Pak Suharis naik tangga. Sebab Pak Suharis ni jenis naik tangga laju naik ke atas tau. Dia macam duduk macam tu. Mak Suharis pun dengar benda yang sama. Dia pandang Pak Suharis tak balik lagi. Dia tidur, dia takut. Dia buka TV kuat-kuat. And then Pak Suharis balik, dia tanya dia mungkin takkan tanya kan. Dia macam, dia pelik, siapa yang naik sebenarnya tu tadi. Dia macam tu. And then bila lepas tu satu malam tu Mak Suharis mimpi ada orang bagi baby kat dia. Ada orang bagi baby dekat dia. So kau tahu lah kan tu apa benda. Aku tak nak cakap, aku takut. Aku letak gambar pang. So bila benda tu bagi baby kat dia, dia tengok lah baby tu. Kau tahu tak apa dia nampak? Baby tu mata tu merah. Mata tu merah sangat. Dia tengok, lepas tu dia terkejut. Dia cerita kat Nenek Aris kata, patutnya kau tak boleh ambil, kau kena buang. Lepas tu Nenek Aris, Mak Suharis kata, nak buat macam mana, dah dalam mimpi tu tak boleh buat apa-apa. So takut. So apa lagi, masing-masing takut, pergi berubat. And then adalah ustaz tu ajar buat ni, buat tu. Hilang, dah tak ada dah benda tu. Ada, cuma sekejap lah, dia ada, tapi mungkin lah dia dah tak masuk ke apa ke, tak faham lah. Dia tak ada dah dalam rumah tu. Sebab orang kan kata buat pendinding rumah apa semua. Buka kamera, tunjuk muka kau. Aku nak kau closing. Dekat lampu dah. Apa? Closing. So guys, jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa like, subscribe dan juga share channel Harisah dan juga siapa? Arifin. Members nak. Bye. Kita jumpa lagi. Ya. Bye. Cepat. Bye. Bye. Bye.